Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, sekali lagi Sanusi kena sekolah. Sekali lagi Sanusi kena balun, kena tibai kau kali ini. Seorang pemimpin daripada PKR telah mensekolahkan Sanusi, iaitu dengan berkata Perdana Menteri tiada kuasa pun untuk melantik Majlis Kewangan Negara. Perdana Menteri tidak mempunyai sebarang kuasa untuk melantik sesiapa saja dalam Majlis Kewangan Negara selain daripada yang dicadangkan oleh Sultan sesebuah negeri itu, kata Naib Pengerusi PKR Kedah, iaitu Nur Azrina Surip. Dia merujuk kepada satu kenyataan daripada Menteri Besar Kedah, iaitu Muhammad Sanusi Madnor semalam, yang kononnya beliau mendakwa bahawa terdapat komplot untuk memecatnya sebagai wakil rakyat negeri dalam Majlis Kewangan Negara. Kata beliau, walhal di dalam Perkara 108 Perlembagaan Persekutuan menetapkan Majlis Kewangan Negara perlulah diketuai oleh Perdana Menteri atau mana-mana menteri dilantik manakala setiap negeri diwakili individu yang diperkenankan oleh Sultan atau yang di-Pertua Negeri. Sanusi kena lagi kali ini. Jelas menunjukkan tiada kuasa Perdana Menteri untuk menamakan orang lain selain daripada individu yang diperkenankan oleh Sultan jika mengambil konteks dalam negeri Kedah, kata Nur Azrina pada satu kenyataan pada hari ini. Justru daripada itu, dia menggesa Sanusi supaya berhenti berbohong mengenai Kerajaan Persekutuan atau Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Nur Azrina mengingatkan Sanusi mengenai titah baginda Tuanku Sultan Kedah ketika baginda merasmikan mesyuarat pertama penggal ke-6 Dewan Undangan Negeri Kedah ke-14 pada Mac yang lalu. Pada ketika itu baginda telah bertitah dan memberikan pesan supaya mengelak berpolitik secara berlebihan, dan baginda juga mahu supaya ada usaha untuk menjaga hubungan di antara satu sama lain, khususnya di antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan. Jelas itu menunjukkan harapan yang tinggi agar mengekalkan profesionalisme demi rakyat Kedah, katanya dalam kenyataan itu. Malah Sultan Kedah juga, kata Nur Azrina, menekankan bahawa negara, negeri dan rakyat memerlukan kestabilan politik untuk memperoleh manfaat melalui pembangunan projek ekonomi dan program kesejahteraan rakyat yang dirancang. Katanya lagi, namun Sanusi telah berulang kali membangkitkan isu yang boleh menyebabkan pergeseran antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan. Seperti beliau mendakwa bulan lalu bahawa beliau telah dihalang daripada acara persekutuan. Katanya, saya yakin Yang Amat Berhormat Menteri Besar amat memahami bahawa Islam mengajar umatnya agar sentiasa berlaku jujur dalam apa jua perbuatan termasuk lapor tuturan. Memetik pandangan Imam Al-Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim, Al-Nawawi bohong ini didefinisikan sebagai mengkabarkan sesuatu yang berbeza dengan keadaan yang sebenarnya, sama ada dengan sengaja atau tidak, dan sama ada perkabaran itu adalah perkara yang telah berlaku atau akan datang. Untuk mendapatkan berita lengkap tentang perkara ini, anda boleh masuk ke dalam malaysiakini.com. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Pada 6 Mac 2023 yang lalu, di dalam satu laporan daripada astroawani.com, PAS mengakui Perikatan Nasional merancang untuk jatuhkan kerajaan perpaduan. Kemudian
Di dalam malaysiagazette.com pada 6 Mac 2023 juga, tajuk berita di dalam malaysiagazette.com ini, Perikatan Nasional berhak rancang tumbangkan kerajaan perpaduan. Kemudian di utusan.com.my pula, 6 Mac 2023 juga, kerajaan sekarang akan tumbang sendiri. Perikatan Nasional tidak perlu buat apa-apa. Itu Hadi Awang punya kata. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kemudian pada 2 Mac 2023, Anwar Ibrahim membalas Hadi Awang dengan beliau berkata, Hadi Awang mengigau, kata kerajaan perpaduan akan tumbang, kata Anwar Ibrahim. Saya ingin bertanya saja, kerana Hadi Awang berkata pemimpin ataupun kerajaan perpaduan ini akan tumbang tak lama lagi. Cuma soalannya, bila yang tak lama lagi itu? Bila yang tak lama lagi? Dan ternyata sekarang saya lihat, bukan kerajaan perpaduan ini yang bakal tumbang, tetapi masalah sekarang besar melanda kepada Perikatan Nasional, di mana banyak pemimpin Perikatan Nasional sudah pun berada di dalam kluster mahkamah. Malah di Parlimen Marang pun terpalit dengan isu rasuah PRU15. Malah akan ada banyak lagi kemungkinan bahawa akan ada lagi banyak pendedahan demi pendedahan demi pendedahan, dan kemungkinan juga Perikatan Nasional punya pemimpin-pemimpin akan didakwa lagi kalau ada kes lagi. Dan anak kepada bos-bos Perikatan Nasional pun juga sudah kena dakwa. Antaranya anak kepada Hamzah Zainuddin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pada pendapat saya, ya boleh juga seperti yang dikatakan oleh Hadi Awang, kerajaan sekarang akan tumbang sendiri. Ya mungkin boleh, tapi masalah dia bila. Kalaulah saya ditanya berapa peratus untuk kerajaan perpaduan ini boleh tumbang, saya kata hanya 5% saja. Hanya 5% sahaja boleh tumbang. Tetapi lebih tinggi peratusannya untuk akan ada lebih banyak pendedahan di dalam kepincangan, pentadbiran, penyelewengan salah guna kuasa di dalam kerajaan yang dulu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya fikir lebih baiklah Hadi Awang mendoakanlah bersatu, supaya tak banyak lagi pemimpin bersatu yang akan didakwa. Saya fikir lebih baik Hadi Awang berdoa supaya wang akaun bersatu yang dibekukan itu dapat diguna oleh bersatu. Kalau tidak, tiada duit bersatu untuk pilihan raya, terpaksalah PAS membantu. Tapi tak apa, PAS ada formula yang bagus. Mereka boleh buat lagi sekali tabung Milo untuk supaya dapat menderma, sedekah, dan dapat membantu dapat membantu bersatu di dalam kempen pilihan raya. Kali ini kita tengoklah bersatu masih lagi kah dapat buat kempen yang mewah-mewah. Kalau adalah dulu, tapi saya rasa semua sama sajalah. Dan Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye bye.